coplanar apa ni coplanar ni ya, plane. Okey. Jadi saya masuklah, saya nak masuk sini ya. Jadi kalau suara saya clear tak? Clear Clear tuan. Okay. Jadi coplanar force system alhamdulillah. Jadi coplanar force system kita pakai ni. Ada yang baru masuk? Ada. Okey. Ada yang baru masuk? 13. Seorang lagi tak masuk. Siapa baru masuk? Siapa yang baru masuk? 13. Lepas tu kita ada 14. Okey. Ada attendant. Okey, jadi okey hari ni Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ni kita akan masuk coplanar force system. Okey, tengok coplanar force system. Okey, introduction. Okey, baca Aiman Fahmi Abdul Razak. Baca. Ya, betul. Okey, baca. Nampak tak? Introduction. Force in 2D and 3D. A particle can be subjected only to a system of concurrent forces, and the necessary and sufficient condition for equilibrium can be expressed mathematically as R equal to sum of F equal to 0, where is the vector sum of all forces acting on the particle. Okey. So yang ni kita ulang minggu lepas ya, kamu semua faham ya, kalau ke atas tu 100, F ke atas 100, bawah pun 100, jadi maknanya dia dalam kes ini adalah sum of FF equal to dia boleh jadi 0 sebab kalau kita katakan ke atas tu positif, 100 tolak dengan 100. Okey, boleh. Okey, lepas tu dapatlah kosong sebab dia ke atas ni kita angkat positif, ke bawah ni kita angkat negatif, kita tolak. Boleh? Tak ada isu. Boleh kan? Boleh. Ya, boleh tuan. Alhamdulillah. Jadi okey, Amirul Aiman Abu Said Al-Qadri. Boleh? Ya, tuan. Okey, dengar. Alhamdulillah. Dengar. Okay. It is in equilibrium condition if the two forces have same magnitude with opposite direction and act on the same line of action. If a particle is subjected to multiple loadings, equilibrium condition is achieved when the resultant of all the forces equals 0 as demonstrated in figure below. Okay, thank you. Amirul. Amirul Aiman, thank you. Amirul Fahmi, Aiman Fahmi. Okay. Jadi so kalau ini dinamakan apa, Amirul Aiman? Ini dipanggil apa ni? Concurrent ke collinear? Coplanar ke collinear? Amirul Aiman? Ya. Ini apa ni? Ini force ni dipanggil apa ni? Coplanar. Allahu Akbar, kita ajar. Collinear. Sebab apa collinear? Sebab apa collinear? Coplanar salah, collinear ni betul. Bukan, sebab kalau collinear dia berada di dalam satu titik ni Kalau coplanar dia macam ni force dia tu ada dalam satu plane. Coplanar ni satu force. Okey. Ni satu force. Ni satu force lagi. Faham tak? Ni satu force. Okey? Boleh Amirul Aiman. Ni dinamakan coplanar. Boleh Amirul Aiman? Boleh tuan. Okay. Boleh. Okey. Coplanar Saya rasa saya pakai mouse lagi mudah daripada saya pakai pen. Tuan. Ya. Saya tak faham lagi kenapa coplanar
Maaf tuan, tak faham. Sebab dia kalau kolinear tu dia satu titik ni dia keluar banyak. Dia berada di banyak dia satu titik ni, force tu melalui satu titik ni. Dia melalui satu titik satu titik. Pada satu titik Koplana ni dia ada banyak titik. Ni sini ada, sini ada, sini ada. Koplana Okey. Jadi dalam kes ini kita transfer dia benda ni menjadi in this equilibrium condition, if the two force has the same magnitude and act on the same line of action, ni same line of action, if a particle subjected multiple loading, equilibrium condition achieved when resultant. Jadi dalam kes ni kita gabungkan force ni jadi macam ni jadi macam ni Jadi kalau force ni kalau kita gabungkan macam mana kita nak gabungkan force ni? Mula kita kena daripada sini kita buat adanya sudut sudut. Kita ambil sudut ini. Kita ambil sudut ni. Ini pasti X, okey. Ni X, okey. Jadi sudut yang ni sama dengan sudut yang ini. Okey? Boleh? Sudut yang ni katalah ni sudut A. Sudut 1. Ni pun sudut 1. Okey, untuk dua pula, untuk yang kedua tak di hujung ini kita tahu kalau dua tu kalau dengan F2 tu berapa Amirul Rahman? Berapa sudut dia? Amirul Rahman. Amirul Rahman? Kosong. Kosong. Jadi kat sini pun sudut dia akan jadi kosong Kosong Ni sudut dia. Okey, F3 F3 tu berapa sudut dia? Daniel Wafi. Daniel Wafi ada tak? Tadi nampak macam ada tadi. Daniel Wafi? F3 tu berapa sudut dia? Nak ke bawah ni. Berapa? 270 darjah. 270 darjah. Jadi kat ujung F2 ni F2 ni kita bawa dekat sini okey. 270 darjah. Okey. F4 berapa darjah? Tak tahu berapa darjahan. Tapi yang kita tahu sudut yang ni sudut yang ni adalah sama dengan sudut yang E ni. Boleh tak? Sudut yang ni okey? Jadi kita buat dan juga panjang ni kena sama panjang ni kita kena ukur panjang ni berapa. Panjang ni mewakili nilai force tu. Jadi kita tahu F1, F2, F3, F4 ni equal to 0. Okey? F1 campur dia tu equilibrium condition. Sebab apa? The particle in the equilibrium condition. Equilibrium condition. Maknanya dia summation of force equal to, so the resultant of all force equal to 0. Boleh? Boleh tak? Boleh? Boleh tak? Boleh okey. Okey, saya pergi next. Okey, Daniel Wafi baca. Daniel Wafi. Ya. Daniel Wafi baca. Tu. Concurrent force system. Okey. For a system of Koplana. Okey. Exactly. Concurrent forces can be written as equivalent forces R equal RSI Tak jelas. Wafi. Tak jelas. Hello. Okey, dengar. Ada. Okey. Ulang boleh For a Ah. system of Koplana, easy XY plane, concurrent forces can be written as R equal RXI plus RYJ equal summation FXI plus summation FYJ Okey. equal 0. Ha? In scalar form, the equations become Rx equals summation Fx
equals 0, ry summation fy equals 0. That Okay. is the sum of the rectangular components of the forces in any direction must be 0. Okay, good. So, two-dimensional, kita tahu R equal to Rx1 campur Ry, Ryj. Okay, yang ni equal to 0. Saya summation sebab dia boleh ni sebab dia dalam bentuk dalam equilibrium. Okay, jadi ini pun sama summation of fx equal to 0, summation of fy equal to 0. Okay. Jadi okay, Gan baca kan three-dimensional concurrent force. For three-dimensional system of concurrent forces, the equilibrium condition can be expressed as R equals to total of F equals to Rxi plus Ryj plus Rzk equals to 0. This equation is satisfied only if Rx equals to Fxi, Ry equals to Fyj, Rz equals to Fzk. Okay. In scalar form, these equations become Rx equals to total of Fx, Ry equals to total of Fy, Rz equals to total of Fz, Okay. all 0. All 0. So the three-dimensional also we call it 0 tadi two-dimensional ber-0, three-dimensional. Sebab apa dia 0? Sebab dia dalam bentuk the equilibrium condition. Maknanya dia dalam bentuk stabil, statik dia tak bergerak. Equal to 0 dalam bentuk stabil. Okey. Jadi kita tengok yang ni. Okey, contoh yang ni yang ni. Okey kan, thank you kan. Thank you Daniel. Okey. Aklihi ada tak? Aklihi masih ada ke? Ada tak Aklihi? Aklihi? Ada. Ada, baca. Mana tu? Mana? Yang ni nampak tak? Resolving force. Nampak. Okey. Resolving force refer to the process of finding two or more force which when combined will produce a force with the same magnitude and direction as the original. Okey. Teruskan. F1 XY F1 X I sama dengan equal to F1 cos theta. Okey. F1 Y J sama dengan F1 sin theta. So F1 sama dengan F1X I tambah F1Y. Okey, jadi okay, thank you Aklihi. Jadi dalam kes ni, okey, dia pecahkan macam kita ni, macam mana dapat ni Aklihi? Macam mana dapat F1 cos theta ni? Sebab dia berada pada paksi X Yang ni adalah betul Aklihi Yang ni adalah F1 Y yang kita dah bincang tu. Sebab apa? Dia sin theta. F1 sin theta. Okey. F1 sin theta. Okey. Sin theta. Yang ni adalah F1 X. F1 X equal to F1 cos theta Boleh tak Aklihi ni? Boleh Tuan, boleh. Okey, ni dia tak ada isu lah. Jadi summation dia F1X ni dapatlah dia ni Okey, right. Kita pergi next slide. Example. Muhammad Amirul Fahmi. Baca. Example 1. Determine the X and Y component of F1 and F2 acting on the boom shown in figure below.
Express each force as a Cartesian vector. Okey. Jadi Solution Cartesian, baca. solution boleh baca? Solution. F1 sama dengan negatif 200 sin 30 degree I tambah 200 cos 30 degree J Okey. akan dapat 100 I tambah 173.2 J. Okey. F2 pula 260 darab dengan 12/13 I tolak dengan 260 5/13 J. Jadi F2 dia 240 I tolak 100 J. Amir Fahmi, apa yang tertinggal dalam solution ni? Tertinggal. Apa yang dia tertinggal? 200. Okey, lambat. Jadi dia Tak tahu tertinggal lah. ni. Dia tertinggal ni arrow ni. Okey. Arrow ni dia tertinggal Boleh? Boleh Muhammad Amir Fahmi? Boleh. Betul Okey, arrow ni dia tertinggal. Jadi kita kena, jangan lupa arrow ni penting. Untuk kita ni Okey. Jadi arrow ni dia tertinggal. Okey, jadi yang ni adalah 200. Sebab apa negatif? Sebab apa negatif Muhammad Amir Fahmi? Negatif 200. Sebab dekat bahagian kiri. Belah kiri, yang ni 200. Okey. Jadi ini tambah kat bahagian atas Jadi 260 12/13 tu mana datang dia? 260 F2 tu. Tiga tu. Yang ni datang dia 12/13. Dia ambil kat sini. Okey. Dia ambil kat sini. Okey. 12/13 ni. Okey. Okay, thank you Muhammad Abdul Fahmi. Thank you Lihi tadi. Alright. Okey, example 2. Ni kita dah ni. Example 2. Irham. Baca Irham. Example 2. Determine the x and y components of F1 and F2 acting on the ring shown in figure below. Express each forces as a Cartesian vector. Solution. Solution. So F1 600 cos 30 I plus 600 sin 30 J Newton. Okay. Equals to 519.62 I plus 300 J Newton. Okay. Into F2, negative 400 sin 45 I plus 400 cos 45 J Newton results in negative 282.8 I minus 282.8 J Newton. Okay, thank you. Thank you Irham. So jadi dalam soalan ni pun dia tertinggal Dia tertinggal. Jadi yang ni kita dah bincang hari tu, tak ada masalah. Dia tertinggal yang ni, okey. Ada apa soalan? Ya? Nak tanya, kan macam yang soalan tu kan jawapan dia F1. Kan F1 dia buat paksi X dengan paksi Y dah siap-siap dalam F1 tu. So kita kena letak simbol juga ke kanan. Kena. Takut ke kanan ke kiri. Kan kalau nak kadang-kadang yang ni dia ada markah ni. Saya takut tu. Kadang-kadang ada markah Dan kita ke kanan lah. Walaupun kita dah tahu dia dapat negatif ke positif kan. Okay. Kalau terbuka yang simbol tu salah ke tuan? Tak salah, tapi kadang-kadang dia ada bagi markah. Mungkin kamu salah tempat lain, nanti dia tengok tu dia boleh bagi markah. Boleh Tak. Tuan kan sebelum ni kan kita buat Fx dengan Fy. So Fx tu ke kanan dan Fy tu macam atas ke bawah kan. F1 tu kan dia ada X dengan Y dah siap-siap. Tapi yang dalam kes ni dia tertinggal ni. Patut dia dia ni dia dah siap-siap ni. Dia dah siap campurkan. Betul. Sebab tu dia tak buat yang ni positif negatif ni. Terima kasih begitu. Tak perlu ni. Yang ni dalam kes ni F1 ni dia siap campur kan. Dia dah siap campur ni. Dia dah siap campur. Hari tu kita bahagi-bagikan. Betul. Kita yang ni
dia terus campurkan. Betul-betul sepatutnya dia tak ada ke bawah, ke atas, ke depan, ke ni betul-betul silap. Jadi terima kasih kerana kamu bagi tahu. Yang ni sebab yang sebelum ni kita fx summation of fx equal to 0 fx. Jadi fx tu kita campurkan yang atas yang bawah sekali sebab kita nak cek nilai fr dia kan. Betul tak? Betul kan? Kita cek nilai fr tu kan. Ya. Sebab tu kita kena summation of fx kuasa 2 campur dengan fy kuasa 2. Fy kuasa 2. Tapi dalam soalan ni, dalam soalan kat sini dia tak minta apa tu. Dia minta f1 tu apa dalam Cartesian vector. Pada Cartesian vector ni dia ada nilai I dan nilai J dia. Okey. Dia nak jadikan nilai F600 ni kepada nilai vektor. Okey? Boleh faham? Boleh faham Okey, jadi yang sebelum ni kita tahu FR tu sebab tu kita tahu positif dengan negatif Okey, faham bagus. Anda bagi tahu. Jadi dalam kes ni kita tahu dia nak jadikan dia nilai Cartesian. Okey, good. Boleh Boleh okey. Okey, ini yang paling saya risau sekali. Direction of triangle Jadi ini clear. Ini saya harap kamu boleh print. Kalau saya lah jadi kamu, saya nak print ini supaya saya akan tampal kat almari saya. Ni penting sangat ni Jadi ini adalah direction of angle of 3D. Direction angle of 3D ni. Okey, ini macam mana nak cerita ni? Saya buat satu-satu. Okey. Ni Jadi cos dia ada dekat bila kita 3D ni, mana ada 3D ni dia ada X, Y dan apa? X, Y, Z. dan Z. Okey, 3D Jadi 3D ni. Z Okey, good. X, Y dan Z. Jadi dalam 3D ni dia ada nilai alpha, beta dan gamma. Okey, kalau nilai alpha ni ini adalah dia punya koordinat X, Y dan Z ataupun IJ dengan K. Boleh? IJ dengan K. Jadi nilai alpha ni adalah nilai antara paksi X dengan satah ni, dengan ni garisan 3D ni satah ni dengan ni. Okey, dia nilai alpha. Okey, nilai beta pula antara paksi Y dan satah ni, nilai beta. Nilai gamma antara paksi Z dan yang ni, dan pada satah ni. Jadi ini formula dia kamu kena ingat, cos alpha sama juga dengan AX. AX ni apa? Jarak antara ni, AX ni, nilai AX ni, nilai AX dia. Katalah nilai dia punya koordinat dia tu dia punya pada paksi X dia adalah 2, katalah 4. Ini 2. Pasti Y dia adalah 5. Pasti Z dia adalah 2. Okey, 2 koordinat dia. Jadi berapa koordinat dia apa Nik Lokman Hadi? Kalau dalam kos ni yang saya bagi ni, berapa koordinat dia? Nik Lokman Hadi? Clear tak? Dengar tak? Nik Lokman Hadi? Tak clear. Ada masalah tu masalah dengan ni. Tak apa. Wan Muhammad Hafiz, berapa koordinat ni? Kalau saya dah bagi tu. Wan Muhammad Hafiz.
Muhammad Hafiz pun tak clear. Wan Muhammad Hafiz? Clear tak? Ni Samira, berapa koordinat ni saya bagi ni? Kalau pasti X dah sampai 4, pasti Y ada 5, pasti Z dia 2. Berapa koordinat dia? Ni Samira? Baik, Afsal semua. Saya tak erti lah tuan. Saya tak faham lah yang ni tuan. Yang ni okey, tak apa. 4, 2, 4, 5. 4, 5 dan 2. 2. Okey, 4, 5 dan 2 Jadi cos alpha ni mana ada antara sudut tu, sudut AX, mana dia? AX ni jarak antara ni, jarak dia koordinat dia. Jadi kalau cos alpha adalah kes ni adalah 4 per A. A ni kita tak tahu lagi. A ni nanti kita cari. 4 per A. Okey? Okey, boleh? Boleh tak? Boleh? Okey. Boleh tuan. Boleh, okey, good. Boleh tuan. Kalau cos alpha ni, cos beta ni berapa? Kalau berdasarkan koordinat ni. Nik Lokman Nadi. Nik Lokman Nadi dapat masuk tak? Nik Lokman Nadi? Tuan. Berapa dia nya kalau ni? Kata lain ni 5. Ni 5, ni 4. Ni 2. Kalau cos alpha ni berapa? Berapa nilai dia? Ni 2. Mana AY inilah AY tu makna dia apa? Berapa ni cos alpha ni? Per A. Mana tadi? Tinggi AY ni adalah 5. Berapa? 5 per A ya. Okey. Okey. Ini rumah tadi. Okey, Puan Muhammad Hafiz, kalau AZ berapa? Kalau Z ni 2. Cos alpha beta gamma. Berapa? Berapa? Wan Muhammad Hafiz? Berapa? Berapa Wan Muhammad Hafiz? Wan Muhammad Hafiz masuk tak? Ya. Nak tanya. Ya. Ya. Ni kan kenapa A tu ambil 4? A yang Ni 4 ni. Tak, cos B yang cos beta. Cos beta. Yang itu kenapa tu ambil 4? Saya ambil 5 per A. 5 per A, okey. Bukan, tanya A tu macam 4, sorry. Okey. Okey, Wan Muhammad Hafiz berapa ni kalau cos gamma? Wan Muhammad Hafiz? Wan Muhammad Hafiz ada tak? Tak apa tuan, saya bagi tahu jawapan. Okey, berapa? 2 per A. 2 per A, good. Dah 2 per A. Jadi ini adalah A cos alpha, AY A cos beta atau AZ A cos gamma. Jadi kalau dia bagi kita nilai alpha beta gamma dan dibagi kita nilai A, kita tak perlu cari lagi koordinat untuk A ni. Tapi okey? Okey, saya pergi next. Sabar. Okey, jadi macam ni saya cerita tadi, macam ni yang saya cerita tadi Nilai A ni adalah AXI tu makna dia ini jarak dia. Jarak antara ni ke ni. Inilah AXI. Okey. Ni okey. Ini adalah AXY. Boleh Boleh Wan Muhammad Hafiz? Inilah AZ, ini AYJ. AYJ ini adalah AZK. Okey. Dah tengok tengok dalam ni. Okey, dia ada ni. Jadi kalau kita nak dapat nilai A macam tadi 4, 5 dengan
2. Berapa Wan Muhammad Hafiz? Saya tak dengar lagi suara Wan Muhammad Hafiz ni. Wan Muhammad Hafiz ada tak? Ada. Okey. Berapa nilai dia? Cuba kamu bagi tahu berapakah nilai A nya. AX berapa? Wan Muhammad Hafiz. 6.7 lah. A dia berapa? A dia kamu ambil nilai 4 ni macam 4/2 tambah dengan 5/2 tambah dengan 2/2. Square root okey. Square root, lepas tu dapat jawapan 6.71. Okey, good. Jadi kalau nilai alpha ni kita dah tahu nilai A. Maknanya kalau nilai alpha ni Wan Muhammad Hafiz berapa? 4 bagi dengan 6.71. 6.71 core inverse. Nilai beta? Nilai beta? Beta. Okey. 5 bahagi dengan 6.71 juga. Okey, good. Okey, nilai gamma? AZ dengan AK sama kan? AZ dengan AK sama. 2 bahagi dengan 6.71. 2 bahagi dengan 6.71. Good. Thank you. Okey, 6.7. 6.7. 1. Okey. Jadi okey. Resulting 3D. Okey. 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 Ani Samira baca. Ani Samira. Ya, saya ajak. Dia tak Example loading. 3. Dia tak loading Ada. Ada dah. Ada dah. Okey. Example 3. Express the force FA and FB are shown as a Cartesian vector. FA equal to 140 Newton, FB equal to 100 Newton. Solution. Tak apa, solution tak apa. Jadi dia kata express in the Cartesian vector. Maknanya dia Cartesian vector ni apa, Anis? Dia nak X, Y dan Z. Good. Jadi dalam kes ini nilai kita nilai FA dulu. Nilai FA ni kita tak tahu. 40 ni apa nilai apa ni? Alpha, beta, gamma. 40 bukan alpha, bukan beta, bukan gamma Okey. Okey. Jadi tak apa, ini kita bincang esok. Ini susah sikit nak kita nak ni. Ini susah sangat kita nak tahu. Okey. Tapi kita tahu formula dia adalah ini. Formula dia adalah mana? Ini. Cos alpha, cos beta ni atas ni formula dia. Yang ni esok kita akan bincang. Kan? Jadi untuk 3D-nya. Tapi saya bagi tahu saudara ada berapa minit ni. Okey, ini adalah kita turunkan ini. Jadi kita akan jadi dia FA. Okey. Jadi yang ni ke sini adalah apa kalau FA dot ni? Anis? Berapa? Yang ni 40 darjah. Jadi kalau yang ni apa? 40 apa FA cos ke sin? Anis? Cos 40 cos 40. Okey. Cos 40. Okey, good. Okey, Izatul untuk yang palsi tegak ni FA. Ya. FA sin 40. Good. FA sin 40. Sin 40 Sin 40.
Jadi okey. Jadi sekarang ni kita nak pada paksi sekarang ni kita nak cari pada paksi X ataupun pada paksi I. Okey. Pada paksi X ataupun pada paksi I. Okey. Okey, nilai FA dia bagi adalah 140. Nilai ni adalah 140 FA. 140 140. Okey. Okey. Jadi dia macam mana ni saya nak fikirkan. Nak jadikan dia pada paksi ni. Jadi yang ni tak ada masalah. Untuk paksi J ni tak ada masalah. Sebab dia ambil daripada atas ni. Ni kita turun ke bawah, dapatlah FA sin 40. Tak ada masalah. Okey, FA sin 40. Sebab dia ni adalah paksi Y, ini adalah pada paksi Y. Jadi kita ambil ni FA sin 40, tak ada masalah. Yang masalah ni adalah dua ni. Yang masalah ni adalah dua benda ni. Okey. Untuk nilai FA nilai FA. Okey, ini adalah sudut antara ni dengan ni adalah 30. Okey. Okey. Sudut ni adalah 50. Sudut antara ni dengan ni berapa? Nur Ain? Berapa Nur Ain? Sudut yang ni berapa? Nur Ain? 40. 40 good. 40 good. Okey. Jadi macam mana rupa dia? Rupa dia macam ni. Dia akan jadi rupa dia macam ni yang ni adalah ini adalah 40 darjah. Okey. Jadi ni salah ni, bukan sin 50 ni. Okey, tak apa. Okey, tak apa. 40 darjah. Okey. Jadi kalau yang ni kita dah dapat nilai ni Jadi ni adalah nilai 50. Dia jadi macam ni Okey. Dia akan jadi macam ni. Dia akan menjadi macam ni. Sekejap, macam mana? Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Okey. Ini adalah walaupun nampak macam okey, dia sebenarnya macam mana? Sekejap, mana pemadam? Pemadam tak ada dalam ni. Ada eraser. Padam. Tunggu sekejap macam mana saya nak membayangkan. Okey. Tak apa, tu tak penting. Tak penting. Jadi dia akan jadi macam ni. Yang ni kita akan luruskan dia. Maknanya dekat sini adalah 90 darjah. Boleh tak 90 darjah? Ini adalah untuk pada paksi X. Boleh Nur Ain? Boleh tak? Jadi dia akan jadi macam ni tau. Dia kira macam ni adalah 90 darjah. Tak lawak lah ni. Okey, dia macam 90 darjah. Jadi dia akan jadi macam ni. Ini adalah 50 darjah. 50 darjah. Yang ni adalah ni. Yang ni adalah ini. Faham tak? Jangan terbeliak. Kan? Jangan terbeliak. Yang ni adalah yang ni. Okey? Jadi ini adalah paksi X. Sebab itulah kita dapat nilai 140 cos 40, kita dah dapat nilai ni. Ini adalah 140 cos 40. Okey, cos 40. Okey. Yang ni, jadi kalau kita nak dapat yang ni berapa Ain? Ain berapa?
Tak apa. Ratina buat Dapat apa? kat mana? Nak dapatkan ni, sudut ni. Panjang ni. 140 cos 40. Yang ni apa? Tentangan kan? Jadilah dia jadi sin 50. Boleh? Sin 50. Tu dapat ni. 140 cos 40 sin 50. Untuk pada paksi apa? Untuk pada paksi I. Okey? Untuk pada paksi Z kita ambil yang ini. Ini adalah paksi I. Untuk pada paksi Z pula kita ambil ni 140 cos 40. Ni yang menjadi cos 50. Ni untuk kita ambil ni untuk pada paksi Z. Boleh tak? Boleh tak? Saya tak boleh tuan. Saya tak faham kenapa. Saya tak faham kenapa tuan darab dengan sin 50. Itu yang kita kena datang esok face to face. Jadi kita bincang soalan ni esok Jadi saya ada rakam. Saya ada rakam benda ni, nanti kamu tengok dalam YouTube. Okey? Jadi jadi apa terima kasih kerana masuk. Terima kasih kerana masuk. Alamak, tak nak download tenda ni. Okey, tak apalah. Jadi ada apa-apa soalan?